Mulia ini kita sambung lagi pengajian kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengulanginya bahawa bila mana kita belajar kitab ini, kita akan dapat tahu di sana golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita juga dapat belajar bagaimana untuk kita sendiri termasuk atau dipilih oleh Allah untuk dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketiganya, insya-Allah kita akan belajar juga daripada hadis-hadis ini ialah apakah kelebihan, kurniaan, limpahan yang akan diberikan oleh Allah di saat Allah mencintai seseorang atau kita termasuk dalam golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini juga kita akan sambung pada muka surat 58 insya-Allah. Muka surat 58. Al-hadis at-tasi' asyar. Hadis yang ke-19. An Sayyidina Mutarrif. Mutarrif ibni Abdullah ibni Syikhir. Kita terus terjemahlah insya-Allah daripada kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat terjemahannya berada pada muka surat 59, 60, 61, 62. Itu terjemahannya. Hadis ni agak panjang sikit. Insya-Allah kita lihat satu persatu insya-Allah. Dan untuk menjimatkan masa kita terus terjemah. An daripada Mutarrif, Sayyidina Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Qala, telah berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, an Abi Dzarrin, daripada sahabat yang bernama Sayyidina Abi Dzar, hadisun, satu hadis. Kalau kita nak bahasa biasanya ialah telah sampai satu hadis kepadaku, dan hadis itu ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar, Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, fakuntu uhibbu an alqahu falaqaituhu. Fakuntu, maka adalah aku, uhibbu, menyukai, an alqahu, untuk bertemu dengannya. Falaqaituhu, lalu aku bertemu dengannya. Maksudnya di sininya bila mana sahabat-sahabat Nabi ni salah satu daripada sifat yang ada pada diri mereka, yang mana kita juga kena ada pada diri kita, ialah suka nak dengar hadis-hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu ada satu-satu orang ni dia baca hadis atau dia ada memiliki hadis daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia belajarlah daripada guru dia, maka kita kena ada perasaan untuk pergi bertemu dengannya. Bertemu dengannya dengan tujuan apa? Tujuan nak dengar hadis tersebut. Kena ada dalam hati kita. Macam kita ada kuliah pada pagi inilah. Kuliah pagi ni kuliah tentang 40 hadis cinta. Dengan tujuan supaya apa? Supaya kita tahu bahawa di sana ada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita nak masuk dalam orang-orang itu, dalam golongan itu. Maka kena ada rasa seronok, rasa suka nak datang pagi ni. Ada rasa tak? Ke baru sekejap tadi rasa? Rasa tu kena daripada rumah. Daripada rumah lagi nak kena rasa. Seronoklah pagi ni. Rasa nak datanglah pagi ni. Kenapa? Kerana itulah sifat sahabat Nabi. Dengan sebab itulah dia disegelar atau dia disebut radhiyallahu anhu. Baik, maka Sayyidina Mutarrif ini beliau menceritakan sedemikian. Kemudian falaqaituhu, lalu aku bertemu dengannya, dengan Sayyidina Abi Dzar. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar, wahai Sayyidina Abi Dzar. Kalau ada ya kat depan, yang tadi Abi Dzar, yang sekarang Aba Dzar, apa beza? Bezanya ialah oleh kerana di hadapan tadi ada huruf an. Ni belajarlah sikit-sikit bahasa Arab kan, baru rasa seronok. Bukan sekadar nak belajar terjemah hadis, tapi nak tahu hadis tu apa cerita keadaannya. Salah satunya tadi saya dengar ustaz sebut Abi Dzar. Tiba-tiba Sayyidina Mutarrif ni sebut ya Aba Dzar. Kerana bahasa Arab ni kalau kita tambah perkataan ya kat depan, kata seru, maka perkataan selepasnya ialah
dinamakan mudhafun ilaih, sandaran. Contoh Abdullah. Abdullah, contoh. Kita letak perkataan ya kat depan, maka tak boleh lagi baca Abdullah. Kita kena baca ya Abdallah. Sama juga Rasulullah. Asalnya Rasulullah, tapi kalau ada kat depan ya Rasulallah, baca baris atas. Baik, yang ni mana baris atas dia? Baris atas dia ialah diganti dengan huruf alif. Yang tadi huruf ba, sebelum huruf ba baca baris bawah Abizar. Sebelum alif baca baris atas ya Abazar. Tapi kenapa abi ditukar pada aba? Kerana letak perkataan ya, kata seru. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni mereka berbicara dengan sama-sama sahabat secara lembut. Kita ni jarang cakap kan, wahai akak, sihat hari ni? Jarang kan? Lepas ni kena cakap lah juga. Ambil pengajaran daripada hadis. Balik nanti, wahai suamiku. Boleh? Ke suami cakap apa? Ni ada apa-apa ni? Ada nak minta apa-apa dia cakap. Ya, suami pula balik kat rumah, wahai isteriku. Ya, apa khabar pagi ni? Okeylah. Itu antara salah satu daripada sahabat Nabi ni, insan-insan yang dicintai oleh Allah. Tak dinafikan lagi. Tak mampu untuk dinafikan. Mereka adalah ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka golongan yang dicintai. Maka kita kena tiru bagaimana mereka berbicara, kena ikut bagaimana mereka bercakap sesama mereka. Baik, ya Abazar, wahai Abazar, balaghani, telah sampai kepadaku. Samalah ayat yang ke atas. Angka daripadamu hadisun, ya sebuah hadis. Fakuntu uhibbu, dan aku uhibbu, aku cinta, aku mahu, aku kasih sangat. Tapi kalau terjemah bahasa ni, aku suka lah. Ya, tapi perkataan uhibbu di situ, inilah perkataan mahabbah. Aku rasa suka, ya, sungguh-sungguh. Kalau kita kata aku rasa cinta, suka, seronok, an alqaka, untuk bertemu denganmu. Ya, fa as'alaka anhu, untuk aku bertanya tentangnya, tentang hadis yang aku dengar bahawa kamu ada hadis daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, lalu Sayyidina Abu Dzar mengatakan, qad laqaita fas'al, sesungguhnya engkau telah bertemu dengan aku sekarang ni, maka bertanyalah. Ya, dah kamu sekarang ni dah ada depan aku, kamu pun cakap kamu suka nak jumpa dengan aku, nak tanya pasal hadis. Sekarang qad, sesungguhnya, laqaita, kamu dah jumpa aku, fas'al, maka silalah bertanya. Qala, lalu Mutarrif mengatakan, yang inilah ni ya, sekejap qala, sekejap qultu ni. Ni kena belajar bahasa Arab. Ya. Baik, qala, lalu dia berkata, qultu, aku berkata kepada Sayyidina Abu Dzar, balaghani annaka taqulu, telah sampai kepadaku bahawa engkau berkata, sami'tu Rasulullah. Ya, telah sampai kepadaku, kata Mutarrif, bahawa engkau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, salasatun, ada 3 golongan, yuhibbuhumullah, yang mana Allah mencintai 3 golongan itu. Aku dengar kamu ada cakap, kamu dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda ada 3 golongan yang Allah cinta pada golongan itu. Dan aku juga dengar kamu cakap, Rasulullah bagi tahu, ni kena bagi tahu, wa salasatun, ada juga 3 golongan yubghiduhumullah, yang mana Allah benci, Allah murka kepada golongan itu. Qala na'am, lalu Abu Dzar kata, ya, aku ada bagi tahu bahawa Rasulullah bersabda sedemikian. Fama ikhaluni akdzibu ala khalili, dan aku tidak akan sekali-kali berdusta di atas nama kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Dzar menegaskan, memang betul, aku dengar Nabi cakap begitu, dan aku tidak akan sekali-kali berdusta atas nama kekasihku. Khalili ni, kita nak terjemah kawan rapat pun boleh. Sahabat yang paling rapat. Kenapa terlalu rapat? Kerana ada cinta di antara dia dengan kawannya itu. Kita ni, kita berkawan, ada kadang-kadang kita bersahabat ni sampai ke tahap mana sahabat? Okeylah, saya bukan itu sahabat you kan? Iyalah,
Macam mana you dengan dia? Okey lah. Tak ada apa tu. Tak rapat sangat lah. Boleh lah. Dia tu boleh jadi sahabat. Tapi itu siapa tu? Itu sahabat saya tu. Macam mana you dengan dia? Oh, saya dengan dia, subhanallah. Saya amat-amat sayang kat dia. Kan? Ada sahabat yang sampai kita cinta. Maka khalili ni ialah sahabat yang ada rasa cinta. Ada rasa kasih. Dia dalam bahasa Arab ni ada nama zamilun, kawan juga. Sadiqun, kawan juga. Khalilun, kawan juga. Itu bahasa Arab dia banyak dia punya perkataan, tapi beberapa perkataan itu akan memberi makna yang lebih mendalam, lebih dekat. Termasuklah sahib, sahabah. Ya. Okey, baiklah. Kita hurai di situ sikit saja bahawa aku tidak akan sekali-kali berdusta atas nama kekasihku, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, salasan yaquluha. Yang tiga perkara yang dinyatakannya, qala, lalu aku berkata, qultu manis salasah alladhi yuhibbuhumullah azza wa jalla. Lalu aku bertanya kepada Mutarrif lagi. Dia kata, aku bertanya kepada Abu Zar, apakah tiga golongan yang Allah cinta itu? Siapakah? Kalau kita teman, siapakah? As-salasah, tiga golongan, alladzina, iaitu yang menjadi orang-orang yang yuhibbuhumullah azza wa jalla, yang mana Allah mencintainya. Qala, lalu Abu Zar menjawab, pertama, ini golongan pertama. Barulah sampai kepada golongan yang nak diceritakan. Pertama, rajulun, seseorang. Ya, seseorang ghaza, yang mana dianya berperang. Fi sabilillah, dia berjuang, berperang di jalan Allah. Ya, perang sabil, perang fi sabilillah. Perang fi sabilillah ni ialah berperang untuk menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Ya, berjuang untuk menegakkan Islam. Agama Allah tu mana? Islam lah. Inna din indallahil Islam. Maka maknanya hidup atas muka dunia ni, kita sebagai umat kepada kekasih Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada perkara yang kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita kena ikut Nabi lah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat tu power tu, ayat tu. Kalau kita cinta kat seseorang, bacalah ayat tu. InsyaAllah dia mencintai kita. Nanti saya bagi tahu cara baca dia. Macam mana? Nak tiup tu nak tiup kat mana? Kita duduk rumah, dia duduk rumah dia. Nak tiup macam mana? Tapi kita tiuplah kat suami sebelah tu lah. Kan? Suami tiup kat isteri yang kat sebelah tu. Barulah cinta mencintai. Okey ya? Tak apalah, walau bagaimanapun ayat tu menceritakan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ya, wahai Nabi Muhammad, bagi tahu pada umatmu, yang mana umatmu mendakwa bahawa dia mencintai Allah, maka macam mana bukti dia mencintai Allah? Kamu bagi tahu pada umatmu, fattabi'uni, kamu kena ikut aku, ikut Nabi. Nabi berperang, ya. Maka salah satunya kita kena juga berperang. Tapi berperang tu ada dua maksud. Satu maksud berperang, satu maksud berjuang. Ya, berjuang untuk menegakkan Islam. Baik. Lalu bagaimana dalam peperangan itu, dalam perjuangan itu? Falaqiyal aduwa, lalu seorang tadi yang masuk dalam peperangan fi sabilillah tadi, falaqiya, lalu dia bertemu al-aduwa, musuh. Bila mana dia bertemu dengan musuh, mujahidan muhtasiban, lalu dia begitu sekali bermujahadah, berdepan dengan musuh tadi. Muhtasiban, dan mengharapkan ganjaran pahala. Muhtasib ni dia ada beberapa maksud. Kalau diterjemah di situ apa tu? Lalu bertemu dengan musuh, lalu dia berjuang sehinggalah gugur. Dia tak tulis yang tu. Kalau terjemah muka surat 60. Bertanya dengan penuh berani dan berharap kepada Allah. Dia ada ditulis terjemah berharap pada Allah. Mujahidan tu bersungguh-sungguh sebagai seorang pejuang, mujahid. Muhtasiban, dan berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap kepada redha Allah. Berharap kepada ganjaran yang Allah janjikan sebagai seorang pejuang. Dia tidak berharap kepada namanya masyhur, namanya disebut-sebut, dia diangkat-angkat sebagai pejuang, tidak. Yang ni kena jaga ni. Ramai orang hari ni mendabik dada bahawa dia lah pejuang. Bahkan yang dahsyat lagi, yang tak betul lagi, dia seorang aja berjuang, orang lain tak berjuang. Ini masalah juga. Kan ada orang sekarang, saya lah pejuang, orang lain tu tengok-tengoklah. Ini masalah.
Dia tak peduli dengan orang. Dia hanya fokus diri dia kepada Allah, bersungguh-sungguh menegakkan Islam. Dan dia fokus apa? Mengharapkan sesuatu dari Allah. Apa dari Allah? Redha Allah, rahmat Allah, kasihan belas Allah. Orang nak kata apa kat dia, itu dia peduli apa. Dia ada nama, tak ada nama, ada pangkat, tak ada pangkat, dia tak peduli. Orang ni hanya Allah tahu dalam hati dia. Dan jangan pula kita cakap pula, tu nak tunjuk-tunjuk lah tu. Kita pula yang lebih-lebih. Ya, dia dah berjuang dah. Kita tak berjuang apa-apa. Kita duk tuduh dia pula. Nak tunjuk-tunjuk lah tu. Nak cari nama lah tu. Itu satu hal juga kita. Betul kan? Jadi macam mana? Kita dengan diri kita, kita dengan Allah. Dia dengan diri, dia dengan Allah. Kerana yang akan disoalnya ialah dia dengan Allah, kita dengan Allah. Kalau boleh kita sendiri pun letak diri kita di situ. Tapi berjuang di jalan Allah dengan pelbagai. Bukan semestinya kita masuk macam sekarang. Sekarang macam mana nak berperang fisabilillah? Nak kena pergi ke mana? Afghanistan ke? Nak kena pergi ke mana? Ke Palestin ke? Tak boleh. Kalau pergi, mudarat yang besar. Kerana masalah peperangan ni, ia terlibat dengan masalah pemerintah yang membenarkan atau tidak membenarkan. Habis macam mana nak berperang? Ni dah berperang lah ni. Ni yang datang ni. Berperang di jalan Allah lah ni. Kalau balik nanti, wal-iyazubillah, minta jauh, moga-moga Allah selamatkan. Tapi kalau Allah telah takdirkan kita meninggal dunia dalam perjalanan balik, kita mati syahid. Syahid kecil. Kan Nabi kata, man kharaja fi talabil ilmin. Siapa yang keluar rumah dia untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia berada di atas jalan Allah. Sebab itulah maknanya ialah berbeza-beza mengikut situasi dan kemampuan. Sebab tu bila mana kita hanya mampu takat ini, maka kita niat kerana Allah. Orang lain mampu takat lain, dia niat kerana Allah. Masing-masing jaga diri masing-masing. Tapi kalau dia betul-betul benar, dia menjadi golongan pertama yang dicintai oleh Allah. Dia jumpa dengan musuh dia. Bila mana di saat dia bertemu dengan musuh dia, mujahidan, dia begitu sekali bersungguh-sungguh berdepan dengan musuhnya, muhtasiban, hanya mengharapkan kepada redha Allah, faqatala, lalu dia mula berperang, dia berperang hatta kutila, sehinggalah dia dibunuh. Kutila ni sehingga dia dibunuh. Kutila ni asalnya qatala. Kalau kutila tu dia tambah ibu handi. Kutila, dibunuh. Wa antum tajiduna fi kitabillah, dan kamu, Abu Zar mengatakan, kamu kepada Mutarrif, kamu tahu kan, tajiduna, dan kamu dapati apa yang aku cerita ini, yang Nabi sebut ini juga, fi kitabillah ya azza wa jalla, disebut sendiri oleh Allah di dalam kitabnya Allah azza wa jalla. Manakah ayat Al-Quran tersebut? Ayat Al-Quran itu surah Saf, sebahagian ayat yang keempat. Allah menyebut bagaimana innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu. Tengok, kalau kita baca hadis, kita baca ayat Quran, ayat Quran juga bila di saat menceritakan cinta Allah kepada seseorang, diguna perkataan inna. Sesungguhnya ataupun sungguh-sungguh. Kerana soal cinta ni bukan soal main-main. Sebab tu jangan cepat sangat cakap kat orang I love you sekadar nak main-main, ataupun panggil orang sayang. Tak boleh panggil orang sayang main-main. Ni kat pejabat, sayang, minta pen. Minta pen pun sayang juga. Yang kita cakap dia cakap sayang tu pun siapa? Isteri orang. Haramnya. Jangan main-main cakap sayang ikut suka nak cakap. Kawan tu pula berbunga-bunga lah. Suami dia tak pernah cakap sayang kat dia kat rumah. Tiba-tiba rakan pejabat dia cakap sayang. Kita makan tengah hari, sudah. Takat tu dulu, tak boleh cerita lebih-lebih. Tapi nak bagi tahu dia tak boleh. Jangan sembarangan, jangan main-main, jangan bergurau. Kalau sayang cakap betul sayang, I sayang kat you, dunia dan akhirat. Hidup dan mati, susah dan senang. Kelebih-lebih pula. Tapi kalau sayang kita, tak apa salahnya kita cakap kalau memang betul kita sayang kat dia. Jangan main-main, jangan bergurau. Sebab Allah sendiri pun menyatakan inna, sungguh-sungguh Allah yuhibbu, mencintai, allazina, orang-orang yang yuqatiluna, yang mana mereka berperang, fi sabilihi, di jalannya, di jalan Allah. Saffa. Saffa ni kalau diterjemah di sini ialah yang teratur, yang tersusun, yang kita kata saf tu. Saf, buat susunan. Apa maksud? Buat perancangan yang rapi, yang tersusun, yang terancang. Kalau nak berperang, jangan ikut suka pergi. Ni lari 2 meter ke 3 meter. Budah termengah-mengah nak pergi berperang.
Janganlah, tak payah cari pasar lah. Ya. Oi, semangat tengok Palestin kan, tengok Gaza, semangat nak pergi. Nak pergi apa? Masjid pun tak sampai. Masjid pun tak boleh pergi. Nak pergi peperang tu tak payahlah. Saya pernah ni, tapi saya ulang lagi, saya dah banyak kali ulang, tapi masa saya di Yaman, saya sebilik dengan seorang pemuda Palestin. Ya, sebilik dengan dia. Jadi banyaklah bersembangan dia. Salah satu saya tanyanya, siapa yang berani yang letak bom kat badan tu, yang pergi letup tu kat tentera tu? Oh, dia kata bukan sebarangan. Dia cakap, pertama, hafiz Quran 30 juzuk. Yang kedua, qiyamul lail tak pernah tinggal sepanjang hayat dia. Kita tahu, kita pergi kita letupkan badan, siapa mati dulu? Kita mati dulu. Allah akan tanya siapa? Allah tanya kita. Kalau bekalan tak cukup nak mati, tak payahlah. Ya. Tak? Ya. Dia ada bab, ada Dr. Qardawi. Kalau dalam kita nak buat apa lagi? Apa yang boleh kita buat? Kalau kita biarkan mereka hidup, mereka akan bunuh orang Islam tiap-tiap hari. Kecuali kita pergi letup di hadapan orang awam, itu tak boleh. Bergantung pada niat dia. Maka itu setengah-setengah, tuan-tuan sekalian. Kita tengok orang bunuh mak kita, ayah kita, adik kita, kakak kita depan mata kita, bunuh saudara se-Islam dengan kita. Kita nak buat dengan apa? Nak buat apa? Nak buat apa tu yang duduk depan kita, duduk sengih-sengih tu, nak buat apa? Kurang-kurangnya kita pergi tumbuk je. Dengan tumbuk boleh buat apa dia? Dia tembak kita, kita tumbuk dia, sebelum kita tumbuk dia tembak awal-awal. Nak buat macam mana? Maka tu salah satu daripada ijtihad yang dia buat kepada diri dia dan kepada itu dalam situasi-situasi tertentu. Kita tak tahu. Yang ini kita kena rujuk pada alim ulama bagaimana perbahasan. Tapi setengah dikatakan kalau untuk tentera harus tentera Yahudi. Tapi kalau orang awam tu tak boleh. Orang awam Yahudi kan, orang Yahudi kan ada penempatan dia, itu tak boleh. Dia masih orang awam. Tapi kalau betul-betul masuk dalam tentera, tu boleh. Wallahu alam. Itu kita kena bincang baliklah. Tapi nak ceritanya ialah yang pergi itu bukan sebarangan. Yang 30 juzuk Al-Quran hafaz, yang qiyamul lail tiap-tiap malam, macam tentera-tentera Hamas tu. Ya, bukan sebarangan tu. Jadi kita ni nak pergi masjid pun terhege-hege. Kan? Hujan renyai-renyai pun tak nampak, nak pergi berjuang. Tidak. Sebab itulah Safa tu maknanya tersusun, terancang. Allah. Sebab tu kita kena ada ilmu. Ya, tapi tak tahulah kita sempat tak sempat dengan tentera Imam Mahdi. Kalau tentera Imam Mahdi ni masa tu berperang, pada masa tu tidak lagi dengan senjata automatik apa ni, tak ada dah. Dia kembali balik dengan kuda dan pedang. Pandai tak main pedang? Pegang pisau pun luka tangan sendiri. Nak pegang pedang, subhanallah. Kena belajar. Sekarang nak kena belajar ni pemuda-pemuda ni. Kok sempat lagi ni. Ni Walid ni. Ni pemuda ni. Apaan ni? Kena belajar. Ya. Kena belajar naik kuda. Allah. Saya pernah masa di Mesir naik kuda 6 jam masuk ke tu. Rupanya daripada Giza ke? Yang tempat piramid tu. Giza kan? Rupanya 6 jam ke tengah tu, pada pasir tu ada lagi piramid. Ya, kerana piramid ni kubur mereka. Tu nak okeylah. Ya, walau bagaimanapun maknanya Allah bagi tahu dan pesan pada kita kena ada perancangan. Okey, selesai di situ. Yang kedua, ingat ya, tu golongan pertama, moga-moga Allah Ta'ala pilih kita salah seorang daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang, contoh kita pandai menulis, kita menulislah. Ya, kita jadikan pedang kita adalah pena-pena kita untuk menulis, mempertahankan Islam. Sekarang kan mudah kan? Ni. Duk diam-diam, tulislah satu. Ya, untuk Islam. Apa yang boleh Islam menang dengan tulisan kita orang itu? Paling-paling pun kita masuk dalam dakwah fi sabilillah. Kita berdakwah ajak orang. Okey, selesai. Yang kedua, warajulun, ada seseorang, lahu jarun. Ya, ada baginya, tapi tak, itu terjemah lama lah. Ada seorang ni, dia ada jiran. Jiran dia bagaimana? Yu'zi, menyakitkan dia. Selalu menyakitkan hati dia, membuat masalah kepada dia. Ni siapa yang ada jiran sekarang ni?
Saya pernah selesai ada satu tu, tapi tak selesai jugalah. Dia bergaduh dengan jiran dia. Ada pokok apa? Pokok mangga. Pokok mangga depan rumah tu kan. Dia tebang pokok mangga, dia tarik letak depan pagar tu. Pokok mangga besar tu sanggup dia sebab bergaduh dengan jiran, dia tarik letak depan pagar. Macam mana jiran yang macam ni? Kita nak tebang pokok kelapa ke letak dalam depan rumah dia pula? Yang lagi besar? Lagi besar? Ke nak buat macam mana? Ya. Macam-macam boleh buat. Dia letak pokok depan rumah kita. Kita hello dekat lori, bawa batu satu lori, batu besar-besar, buang depan rumah. Macam mana nak buat? Tak adalah, dunia sekarang jangan. Kita tak terjangkau, orang boleh buat macam-macam. Kita jangan. Ni dengar je ni. Rajulun, seorang lahu jarun, dia ada seorang jar. Apa makna jar? Jiran. Yu'zi, yang mana menyakitkan dia. Ya, adalah apa-apa yang dibuat ya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan segala-gala mulutnya. Fayasbiru, lalu dia sabar. Ala adzah, ya, dia sabar terhadap apa yang dilakukan oleh jirannya, ya, kesakitan, keburukan. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahu Allah iyyahu bimautin aw hayatin. Dan dia juga mengharapkan Allah, sama ada Allah Taala menyelesaikan perkara tersebut. Bagaimana cara? Yang ni dia apa? Muka surat 61 terjemah dia. Dia sabar. Dia pun mengharapkan Allah supaya Allah mencukupkan keadaan tersebut. Dengan kata lain, dengan makna lain ialah menghentikan ya perbuatan itu. Dia tak balas perbuatan itu, tapi dia hanya berharap pada Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dia dah buat itu, dia buat ini. Engkau tolong hentikan dia, ya Allah. Henti itu sama ada sama ada bimautin, sama ada dia tu meninggal dunia, ataupun dia masih hidup tapi dia berhenti. Dia ada dua lah kan. Mudah aja nak berhenti ni. Dia mati, berhentilah. Jadi, tapi kita jangan doa dia mati. Kita kata, ya Allah, engkau hentikanlah perbuatan, ya Allah. Lepas tu serah pada Allah lah. Sama ada Allah nak matikan dia, maka berhentilah. Ataupun Allah masih hidupkan dia, panjangkan umur dia, kemudian dia insaf apa yang dia buat. Tapi kita kena tengok juga apa yang kita buat, sebab kita punca awalnya. Asbab. Ya, tengok juga. Jadi kita pergilah minta maaf apa yang patut kita buat. Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak tengok kebijaksanaan kita untuk dunia yang bernamanya akhirat. Kita nak kata apa dalam bahasa mudahnya? Untuk tempat yang namanya akhirat, yang namanya syurga. Siapa bijak? Dia provoke kita. Kalau kita bijak, kita pergi minta maaf dengan dia kalau apa yang kita silap. Kemudian yang dia tu kita serah pada Allah, kita berdoa pada Allah. Itu Allah cinta pada dia, akhirat syurga. Dia itu dia punya pasal. Tapi kalau kita duk sibuk dengan dia, duk berbalah juga dengan dia, dia angkat pokok mangga, kita angkat pokok kelapa, dia angkat pokok kelapa, kita angkat pokok durian. Maka kita dengan dia jadi apa? Sama-sama Allah benci kerana perangai buruk. Kalau tak kena gaya, wal-iyazubillah, dua-dua duduk dalam satu tempat. Kalau dua satu tempat dalam syurga tak apa, tapi biasa yang bergaduh, yang bermasam muka sama-sama Islam ni, yang membenci sesama Islam, yang memburuk sesama Islam, yang fitnah sesama Islam, tak tahulah kita nak jawab apa. Kadang-kadang kita kena ingat, paling-paling kurang pun kita akan jumpa Nabi. Apa kita nak jawab depan Nabi? Nabi menangis untuk selamatkan umat, kita duk menyusahkan umat Nabi. Nabi menangis nak selamatkan umat daripada neraka, ya, nak masukkan ke dalam syurga, kita nak sibuk bergaduh untuk menangkan syaitan. Bukan menangkan Nabi kita Muhammad, tapi menangkan syaitan. Ya, kita macam-macam lah dunia hari ni. Ya, macam duk berebut jawatan contohnya kan, duk berebut jawatan. Sanggup fitnah kawan ni, dia Islam juga, you Islam, macam tu Islam, fitnah. Okeylah. Ranak dia punya maruah dia, jatuh maruah dia, hilang maruah dia. Oh, you pun naik. Berapa lama you nak bertahan di situ? Ya. Dan you berbangga berapa lama? Sedangkan kawan ni dah hancur maruah dia dengan keluarga dia apa semua sekali. Dituduh, difitnah, dia berbangga nak masuk syurga. Subhanallah. Baik, kalau jumpa Nabi Muhammad, nak jawab apa depan Nabi Muhammad? Nak buat muka, nak bawa wahai Rasulullah, ya, aku nak masuk syurga. Nak masuk syurga macam mana? Kamu hina umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita sama-sama umat Nabi Muhammad ni, kita kena bijak lah. Ya, sikit sebanyak, yalah, kadang-kadang memang kita lemah, tak dinafikan. Saya bukan apa ustaz, saya tak boleh terima sebab dia buat saya teruk ustaz. Okeylah, selesai kita dengan dia cara dia, kita cara kita.
Kita dengan Allah, balik pada Allah. Kalau kita berlawan dengan dia, kita dengan dia sama je lah. Kadang-kadang rasa nak lawan juga kan? Ya, ya. Betul, samalah saya pun. Kan aku lawan kan? Ingat aku tak boleh lawan ke? Sudah. Tapi kalau nak lawan pun cara-cara yang dibenar dalam syariat. Bagaimana lawan? Kita bina diri kita. Itu kata ulama. Ya, Sayyidina Ali selalu pesan, kalau kita dihina, okey, tak ada masalah. Kita bina diri kita sampai pada satu tempat kita berjaya. Biar dia tengok. Biar dia tengok sendiri. Yang dia hina dulu, siapa? Tapi kita jangan kisah dengan dia. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Tapi kita bergantung dengan Allah. Itulah balas dendam yang terbaik, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cakap, balas dendam yang terbaik, kita bina diri kita supaya kita jadi seorang insan yang terhebat. Biar dia tengok apa yang dia sepatutnya dia cakap. Sebab tu hina orang ni bahaya. Okey, setakat tu dahululah. Kita nak cerita supaya kita tak balas kembali apa yang dibuat oleh seorang jiran, maka Allah cinta pada kita. Itu yang paling penting. Kita sekarang duk bincang nak dapat cinta Allah. Dulu kita duk sibuk nak dapat cinta seorang lelaki kan? Betul? Dulu kita duk sibuk nak dapat cinta seorang perempuan. Samalah saya pun. Ustaz pun sama juga. Lah, kita kan manusia. Ya, tak payahlah cakap macam malaikat, tak payahlah. Ya, ustaz duduk depan nak cakap dia macam malaikat, tak payahlah. Manusia adalah manusia. Dulu ku pernah mengejar cinta seorang perempuan. Cakap je lah. Aku juga pernah mengejar cinta seorang lelaki. Sekarang sudah habis masanya. Sekarang kita sedang mengejar cinta Allah. Tapi Allah, kalau dia cinta pada kita, dia akan bagi segala-galanya. Itulah masalah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita terlewat dalam memahami makna sebenar kehidupan. Allah, ada satu ilmu yang menyebabkan kita jadi satu orang. Ilmu tu ilmu tasawuf, yang akan menjadikan kita seorang sufi. Ada ilmu fiqh yang akan menjadikan, kalau kita belajar fiqh, kita belajar betul-betul, kita akan jadi seorang fuqaha. Kan? Kalau belajar fiqh. Kalau belajar usuluddin, kita akan jadi ahli usul, ulama usul. Tapi kalau kita belajar tasawuf, kita akan jadi orang sufi. Tapi orang salah faham. Ya, orang sufi ni tak boleh pakai ni. Ya, dia ni kalau dia dah jadi sufi, dia duduk dengan cara dia lah. Dia tak peduli pasal orang. Ya ke? Ya. Orang sufi adalah orang yang paling bijak. Kerana dia mencari kekuatan yang paling kuat, yang maha kuat. Siapa dia? Allah. Dia mencari kekayaan yang paling kaya. Siapa dia? Allah. Maka orang sufi ni sebenarnya manusia paling kuat. Kerana dia sudah meninggalkan segala kelemahan pada dirinya, pada manusia, dan dia bergantung, dan dia meninggalkan segala pergantungan kepada yang lemah-lemah. Siapa dia? Makhluk. Dia pergi kepada bergantung kepada yang maha kuat. Sebab tu dia boleh sembahyang 300 rakaat satu malam. Dia boleh khatam Quran satu hari, satu kali khatam. Mana ada manusia yang sehebat ini? Tapi orang pandang orang sufi ni, orang sufi ni, dia duduk sibuk berzikir. Zikirlah sumber yang paling kuat. Sebab tu sembahyang pun zikir, baca Quran pun zikir. Sebab tu, apa yang saya nak ceritanya ialah kita gagal dalam memahami makna sebenar. Ya, cinta, kasih dan sayang. Jadi sekarang kita sudah faham sikit-sikit, maka kita mula berjalan mencari cinta yang sebenar. Apabila kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, kita akan mencintai orang lain dengan benar, bukan dengan berpura-pura. Ya. Kalau kita cinta orang kerana Allah, kita cinta sebenar. Tapi kalau kita cinta seseorang bukan kerana Allah, kerana diri kita, maka kita berpura-pura. Tengoklah contoh-contoh orang bercinta. Ya, bukan main lagi dengan lafaz-lafaz macam-macam lafaz, tak payahlah menipu semua. Ya. Palsu, betul. Ya, you lah satu-satunya. Tak payahlah. You lah satu-satunya. Berapa tahun you satu-satunya? Berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? Sekarang lagi lah sekarang. Dulu okey, dulu betul. Ya, dulu sampai bercucu bercicit, betul. Sekarang you lah satu-satunya. Tak payahlah, rugi masa je lah. Okey lah. Betul. Tapi orang perempuan dia kena cakap
Yulah abang satu-satunya. Orang lelaki tak payah cakap, bohong. Betul. Ya ke? Betul tuan ya? Bukan rahsia. Tak, ini bukan rahsia. Itu hakikat. Betul. Tak apa, setakat tu dulu. Betul. Tapi bagaimana cara dia? Cinta kerana Allah, itulah cinta yang sebenar. Sebagaimana cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, cinta dia kerana Allah. Cinta Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, itu cinta kerana Allah. Maka kita lihat bagaimana mereka, Sayyidina Ali ni betapa dia cinta kepada Sayyidah Fatimah tu. Satu kali dia cemburu dengan siwak. Tahu siwak kan? Saja tanya soalan je lah. Ya, siwak tu, Sayyidah Fatimah ambil siwak, gosoklah kat gigi dia. Dia kata, nasib baik engkau siwak, engkau lah satu-satunya yang sentuh bibir isteri aku. Kalau kamu jenis benda yang boleh berperang, aku akan perangi kamu kerana kamu telah menyentuh bibir isteriku. Hari ni dia pergi kat salon ke apa, dia buka-buka bibir dia sampai besar, dia tunjuk-tunjuk kat orang. Takat tu dulu. Tak adalah, tu sikit banyak nak bagi tahu. Allahu Rabbi la haula wala quwwata illa billah. Dan suaminya pun rasa seronok kan? Seronok. Ya, isteri dia buat TikTok kat depan, dia duduk sengih-sengih kat belakang. Ya, isteri dia melompat-lompat depan orang, tunjuk satu dunia. Itu dayus. Itu manusia yang tidak ada cinta yang sebenar pada isteri. Kalau dia mencintai isteri dia sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah tayang kepada isterinya kepada sesiapa. Tapi kita tak sampailah tahap tu lagi. Tapi kita kena belajarlah ke situ. Sebab tu Sayyidah Fatimah ni radhiyallahu anha, dia sampai tahap dia tak nak tunjuk diri dia pada orang lain kecuali kepada suami dia. Bila di saat dia meninggal dunia, dia pesan tanam jasad dia waktu malam. Tanam jasad dia waktu malam. Kenapa? Dia tak nak orang lain tengok walaupun dia sudah jadi mayat. Sayyidina Ali pula di waktu malam pasang lampu kan. Bila mana pasang lampu, kan ada bayang-bayang kan. Dia kalau malam dia cepat-cepat tutup lampu. Bila mana dia tanya kenapa, dia kata bayang pun dia tak nak orang lain tengok isteri dia. Bayang isteri dia pun dia tak nak orang lain tengok. Kenapa? Kerana dia nak jaga isteri dia supaya diredai oleh Allah. Sebab tu kan ditanya soalan tu kan, siapa wanita paling baik? Kan tahu kan? Wanita paling baik wanita yang tidak melihat lelaki dan lelaki tidak pernah melihat dia. Itu soalan Rasulullah buat teka-teki. Sekali dia balik tanya isteri dia. Daripada mana kita nak dapat pahala dunia hari ni? Tak apa, walau bagaimanapun kita, ialah itu ahli-ahli syurga Allah. Dan kita harap kita mengikuti mereka atau kita mencintai Allah. Maka Allah bawa cinta itu dalam hati kita, maka kita mencintai mereka. Dan kalau kita mencintai suami dan isteri, anak-anak pun kerana Allah. Itulah lagi yang tinggal untuk diri kita di akhir zaman. Sebagai suatu bekalan. Sebab tu kadang-kadang kita tanya balik soalan, kalau Allah tanya kita, apa kamu bawa? Apa kamu bawa? Kamu jumpa aku ni, apa kamu bawa? Kita nak jawab apa? Nak jawab solat? Malu kita. Solat sampai sekarang umur dah 60 pun tak khusyuk-khusyuk lagi. Nak cakap solat, nak cakap baca Quran. Baca Quran pun kita terhege-hege. Betul. Saya terkejut. Saya sendiri samalah sekarang ni kalau saya pergi baca depan kori-kori. Jangan. Saya dulu pernah satu kali di Kelantan dulu, saya belajar 4-5 orang guru Quran, sampai guru Quran tu tak nak terima dah. Ni mengaji dengan siapa sebelum ni? Mengaji dengan orang sekian. Tak cukup dah, tak payah mengaji dah. Saya pergi ke Mesir, merangkak. Syekh tu kata, apa kamu baca ni? Baca Quran lah. Habis macam ni ke baca? Macam ni lah. Macam ni bukan ni. Makna kat Kelantan tu dah kira kori lah kan? Kori lah juga. Kori tu kan yang boleh baca Quran. Puan-puan Qari'ah kan? Berani aja mengaku ya. Iyalah. Tak apalah, okey lah. Tapi kalau kita pergi duduk depan betul-betul Qari, merangkak kita. Habis nak balik akhirat nak jawab, aku bawa Quran ya Allah. Malu kita. Nak bawa apa? Cakaplah ya Allah, aku sedang berusaha menjadi orang yang dicintai olehmu. Itulah bekalan aku ya Allah.
Kerana aku tahu bahawa engkau akan mencintai orang-orang yang telah disebut oleh nabi-nabimu. Salah satunya bersabar dengan jiran. Sebab tu doa awal-awal nak beli rumah tu, tengok jiran dulu, jangan tengok rumah. Takut kita tak mampu bersabar dengan jiran yang dapat sebelah rumah kita. Sebab tu baik duduk kat kampung, rumah sebuah-sebuah, jauh sikit dengan jiran kan. Tak adalah, itu bukan alasan dia. Dunia hari ni mana boleh dunia hari ni kan. Okey, selesai situ. Golongan yang ketiga, lambatlah hari ni. Saya dah tak minat mengajar lambat-lambat. Rugi masa. Kita dah tak ada masa dah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala Muhammad. Mana yang ketiga? Baik, warajulun. Ada seseorang. Walaupun rajulun terjemah asalnya lelaki. Tapi dalam bahasa Arab bila mana disebut rajulun, dia termasuk sama orang perempuan. Jadi kita terjemah seseorang. Yakunu ma'a qaumin fayasiruna. Dia bersama dengan satu kaum, lalu dia berjalan. Yasir ni dia berjalan dengan kaum tersebut. Dengan kata lainnya, dia bermusafir lah. Ada seseorang, dia bersama dengan satu kaum dan bermusafir dengan kaum itu. Hatta yashqa alaihimul kara wan nu'as. Sehingga sampai satu tempat perjalanan, mereka merasailah, yashqa ni merasai sedikit kesusahan, masyaqqah. Sebab apa? Sebab al-kara wan nu'as, penat dan mengantuk. Penat dan mengantuk. Dia punya terjemahannya ada pada muka surat 61 tu. Berpergian dengan suatu kaum sehingga mereka merasa penat dan mengantuk. Okey. Kemudian fayanziluna fi akhiril lail. Oleh demikian mereka pun berehatlah. Berehat sampai ke mana? Fayanziluna fi akhiril lail, sampai ke akhir malam. Lalu orang tadi, rajulun tadi, apa dia buat? Fayakumu ila wudu'ihi wa salatihi. Lalu di akhir malam itu dia bangun malam, dia berwuduk dan dia solat, qiyamul lail. Maknanya orang ni Allah cinta pada dia dalam keadaan musafir. Musafir ni penat. Berhenti tu pun sebab penat. Sebab apa? Sebab nak rehat, dah penat. Bukan setakat penat, mengantuk. Tapi dia ni, dia bangun malam juga. Dia bangun malam, ambil wuduk, bangun malam. Kalau kita tidur tak apa masalah, memang penat, musafir. Tapi dia seorang ni bangun. Ini saya ingat lagi almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Patutlah Allah pilih dia untuk mati di Madinah, menjadi jiran Sayyidina Rasulullah SAW. Saya musafir dengan dia seminggu, pergi ke Mesir. Seminggu. Ni saya ulang lagi sekali benda yang sama. Patutlah. Ni baru saya baca tadi semalam, saya tengok tadi, saya baca, ya Allah, ingat pada dia. Dia ni saya tidur sebilik dengan dia lah. Kemudian dia kata, Ustaz ni dah mengantuk ke? Dah ni Ustaz. Tadi kita pergi ke sana sebab dia dulu di Pakistan, saya di Mesir. Jadi saya yang bawa dia lah. Dia nak pergi mana, saya bawa dia. Dengan adik Ustaz Dasuki Sayuti, kami sebilik, duduk satu bilik. Dia kata, Ustaz ni mengantuk lah. Dah mengantuk Ustaz, penat juga ni, kita tadi pergi sana-sana ni. Ustaz ni tidur lah. Rupanya dia cerdik. Dia nak solat. Ustaz ni tidur. Okey, Ustaz kena tidur sekali lah. Esok kita nak pergi tempat lain pula. Saya bawa tempat lain. Tidur. Okey. Lepas tu saya pun tak tidur lagi. Ustaz, bila Ustaz nak tidur ni? Dia nak suruh kita tidur, dia nak solat. Lepas tu saya pun, okeylah Ustaz, saya tidur. Saya hintai dia. Saya hintai dia. Memang betul dia solat. Saya kata, saya pun lepas dia solat, saya tunggu dia habis solat. Saya pun kata, Ustaz kena tidur jugalah. Malulah saya. Ustaz solat, saya tidur. Ustaz suruh saya tidur, Ustaz solat, malulah anak cakap. Okey, anak tidur. Dia pun tidur. Saya pun hintai dia, memang dia betul dia tidur. Tapi dia dah solat. Kita tak solat lagi. Kita duk ingat nak bangun lepas pada ni. Kita tidur dulu, tapi dia solat dulu baru dia tidur. Kemudian duduk lenyak-lenyak tu, kita pun dah niat nak bangun jugalah. Nak bangun lah sebab ada kawan kan. Kalau duduk tidur rumah tak ada niat pun. Nanti ialah kita berjalan dengan orang alim ni, kena ikut orang alim lah. Malulah kita kan. Kita duduk berjalan dengan orang alim, kita buat cara kita juga. Rugilah kita. Orang alim kalau duduk tengok
Saya celek-celek tengok-tengok tu, dia dah duduk solat dah. Tadi bukan malam ke berdengkur. Saya tunggu dia betul-betul tidur. Ya, kan kita diberi amanah untuk jaga dia. Saya untuk jaga dia, nak khidmat lah setakat mana yang boleh. Jadi saya tinta dia. Oh, memang dia betul-betul tidur. Sebab apa? Berdengkur. Ada ke orang berdengkur tapi tak tidur, ada ke? Tak ada lah kan? Saya duduk fikir juga, kok ustaz ni buat-buat berdengkur, lepas tu dia bangun pula. Tapi memang dengar cerita siapa saja yang musafir dengan dia, memang itulah dia. Saya pernah duduk 2 hari 3 malam dekat mana ni? Tasik Kenyir. Sama juga pergi Tasik Kenyir, tidur. Tapi lepas sebelum tu pun ada, lepas balik daripada Mesir pergi ke situ. Lepas ke Tasik Kenyir itulah dia pergi Madinah, dia meninggal. Saya duduk di Tasik Kenyir itu, saya kata apa kat dia. Tapi yang tadi saya duduk minta dia, oh dia berdengkur dah. Tengok betul-betul ke tidur. Oh dia tidur dah. Saya pun tidur lah. Saya tidur, saya pun tersedar. Saya sedar tu, dia dah solat dah. Dia dah solat. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu balik daripada situ, lepas 1 minggu 2 minggu pergi Tasik Kenyir. Saya kata, Ustaz, saya tak nak duduk dah sebilik dengan Ustaz. Ustaz ni main duduk sebilik dengan saya, dia kata. Bilik depan. Tapi saya tahulah bilik depan tu bilik untuk guru lah. Kita ni tak ada budak-budak. Saya kata tak apa Ustaz duduk, biar Ustaz rehat betul-betul. Kalau saya duduk situ, saya pun tak boleh tidur, Ustaz pun tak boleh tidur. Tak apa. Kita sebenarnya tak nak duduk dah dengan dia sebab dia solat, tapi dia tak solat dalam bilik. Kita jumpa dia solat dekat ruang solat. Tanyalah kawan mana-mana yang pergi dengan dia, itulah dia. Oh patutlah. Ni bila mana baca hadis ni, la haula wala quwwata illa billah, memang betul lah. Dia salah seorang pada yang Allah cinta dalam musafir ke mana-mana pun. Pergilah mana-mana pun, kawan-kawan akan cerita ni lah. Sebelum tidur dia solat, kemudian orang lain tidur, dia pun tidur, tengok bangun dia dah solat dah. Pukul 3 mesti dia ada. Pukul 3. Semua bertanya kawan-kawan. Allah pilih dia mati di Madinatul Munawwarah. Tapi orang kata kat dia, orang makin hamun dia, subhanallah. Ya, ada seorang tu pelajar Madinah tu, subhanallah, sampai makin hamun dia macam-macam. Wallah alam, gitulah total kehidupan. Tapi orang tu orang lah, biarkanlah dia dengan dia, kita dengan diri kita. Jadi itulah salah satunya. Baik. Qala, maka berkata, siapa dia? Mutarrif lagi, dia berkata lagi, qultu, aku mengatakan, manis salasah. Baik, yang 3 golongan yang Allah cinta. Siapa lagi 3 golongan? Allazi yubghiduhumullah. Siapa lagi golongan yang Allah murka? 3 lagi golongan tersebut. Qala, lalu Sayyidina Abu Zar mengatakan, al-fakhurul mukhtar. Betul ya? Bukan mukhtar, minta maaf. Al-fakhurul mukhtal. Dalam bahasa, disebut dalam bahasa huruf lam, iaitu orang yang membanggakan diri, al-fakhur. Yang keduanya mukhtal, yang sombong. Duk bangga diri. Akulah orang yang banyak ilmu, alim. Akulah orang yang hebat. Akulah orang bijak. Ni orang bangga-bangga diri dalam dunia akhir zaman. Subhanallah wal-iyazubillah, ya. Fakhur. Orang yang berbangga-bangga dengan diri sendiri dari sudut apa? Dari segi kekayaan, dari segi pangkat, dari segi ilmu, dari segi kecantikan, dari segi kekuatan, apa-apa je lah. Sebab manusia ni kadang-kadang dia bangga salah satu dengan nasab. Dia bangga dengan nasab. Ya. Total kenal siapa saya ni? Ni cucu Datuk Merah ke apa? Apa dalam filem tu? Dia bangkitkan keturunan dia. Jangan ya, jangan. Siapa keturunan siapa kita pun. Allah. Yang kedua, manusia ni pertama dengan nasab, yang kedua dengan harta, al-mal, dengan harta. Kata Imam Ghazali, manusia berbangga juga, bermegah-megah dengan harta. Yang ketiga, al-jamal, dengan cantik, dengan kecantikan. Ya, dia cantik. Sebenarnya ada lagi, kita jangan bangga kita cantik, sebenarnya ada lagi orang lagi cantik. Subhanallah. Siapa yang cerita kat saya semalam ya? Siapa yang cerita tu? Yang pergi ke sempadan Kashmir tu. Yang orang-orang yang mata biru tu. Kan? Saya pernah dengar ada seorang anak tuan guru ni, dia suka berjalan. Saya tak ingat dah, masa tu saya jumpa dia di Mesir.
Dia suka berjalan. Dia pergi ke Jordan sebulan 2 bulan, dia belajar dengan tok guru situ. Dia pergi ke Syria sebulan 2 bulan, dia pindah ke Mesir. Sampai dia berjalanan dia ke Mesir. Dia kata setakat macam kita sembang-sembang lah kan. Sembang-sembang. Orang lelaki ni tahulah kalau sembang tu pasal apa kan. Orang perempuan sama ke? Saya rasa sama lah. Jadi salah satu dalam banyak-banyak sembang, dia ceritalah orang perempuan paling cantik di negara-negara yang dia pergi. Antara yang paling cantik ialah Syria, Jordan. Dia kata dia berjalan cantik. Dia pun tengok. Kawan dia kata tak payah tengok lah, depan lagi cantik. Jumpa kat depan, dia pun tengok. Tak payah tengok, depan lagi cantik. Dia kata satu kali bangsawan Syria, orang yang bangsawan yang cantik-cantik ni. Tapi dia kata masa tu duduk Masjid Mekah, duduk baca Quran ni. Masing-masing duduk baca Quran. Dia kata wallah alam, ada satu bangsawan Syria tu berjalan depan, perempuan. Dia kata cantik, arak-arak tu duduk baca Quran berhenti. Dia kata, ni wallah alam dia cerita kat saya. Berhenti. Saya tanya, iyalah arak tu berhenti baca Quran, anta macam mana? Dia kata anak pun berhenti meleleh hailio. Astagfirullahalazim. Cantik. Sebab tu kita kata ada orang ni kalau cantik tak payahlah, ada orang lagi cantik. Akhir sekali bidadari lagi cantik. Nak sombong. Ya. Gitulah. Jadi tak payahlah sombong. Tapi ada orang memang dia sombong dengan itu. Dah lah sombong, takabur lagi. Ya, bermegah-megah lagi. Itu antara disebutlah. Jadi kalau Allah bagi kita betul-betul cantik, alhamdulillah. Tapi sebenarnya manusia semuanya cantik, tapi cantiknya berbeza-beza. Ya, kalau cantik satu je cantik, mana ada satu je cantik kan? Macam kita pergi beli baju, kan banyak yang cantik kan? Kan ada satu tu je cantik, banyak. Jadi pun cantik ni cantik juga. Macam orang juga. Dan manusia yang makhluk yang paling cantik manusia lah. Cuma kita gagal dalam melihat kecantikan itu. Betul. Ya. Kita gagal dalam menilai sebuah kecantikan. Kenapa? Kerana kita faham cantik itu pada makna diri kita sendiri. Betul ya? Okeylah. Mana ayat Al-Quran? Maka disebut kepada kita dalam hadis ini. Wa antum tajiduna fi kitabillah. Kamu juga dapati kalau kamu baca Quran, kamu akan dapati di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai. Allah letak inna juga. Sungguh-sungguh Allah. La yuhibbu, tidak mencintai, kulla, setiap orang yang mukhtalin fakhur, orang yang sombong lagi takabur dan membangga diri. Ya, sombong, takabur. Sombong dengan takabur ni sama sebenarnya. Ya, takabur tu sombong lah. Tapi takabur tu bahasa Arab, sombong tu bahasa Malaysia. Tapi nak kuatkan, campur sombong lagi takabur. Tahu makna takabur sebenar? Takabur ni kenapa haram? Kenapa Allah benci sangat-sangat? Dia satunya sifat Allah. Satu. Dan tidak layak untuk disifati oleh makhluk, mana-mana makhluk Allah. Sebab apa? Sebab takabur ni dia daripada kabura. Asal perkataan asal. Ba baca baris depan, bukan ba baca baris bawah. Kalau ba baca baris bawah itu saiz badan. Kabira tu besar badan. Kabura dan ditambah perkataan takabbara. Takabbara yatakabburan. Takabbara yatakabbaru takabburan. Huruf waw, takabburan. Apa makna takabbur? Rasa besar. Manusia dia kecil aja, kerdil aja dia, kecil aja dia. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, baik, insya-Allah. Dia kecil. Manusia ni subhanallah. Manusia ni, kita kata bumi ni ibarat pasir di alam semesta. Duk berterbangan seumpama pasir. Sebab bumi dengan planet lain ada lagi planet yang lebih besar, matahari lagi besar nak banding dengan bumi. Bumi ni kecil aja. Ulama kata ibarat pasir di alam semesta, di Bima Sakti ni, di alam semesta ni dia ada 3 galaksi yang besar-besar. Wallahualam itu banyak kita cerita, tapi nak bagi tahu ni kecil aja. Itu bumi di alam semesta. Kita di dalam bumi semacam debu-debu yang berterbangan, kecil aja. Tiba-tiba nak takabbara, rasa besar. Kalau nak rasa besar, biar betul-betul besar.
Ya, jangan kita rasa besar tapi kita kecil, buat memalukan je. Merendahkan nilai diri kita. Baik Allah suruh kita rendahkan diri. Bila mana kita rendah diri, Allah yang Maha Besar tu membesarkan diri kita, memuliakan diri kita. Maka itulah yang dikatakan takabur. Cuma bahasa Melayu terjemah sombong. Ya, patutnya dia tak boleh sombong. Dia nak sombong dengan apa? Dia nak sombong dengan kaya. Orang lain lagi kaya lah. Dia nak sombong dengan pangkat dia. Orang lain lagi besar lah pangkat dia. Dia nak sombong dengan cantik. Orang lain lagi cantik lah. Dia nak sombong dengan kuat. Orang lain lagi kuat lah. Dia nak sombong dengan ibadah dia. Aku nak sombong sebab ibadah aku banyak. Berapa banyak ibadah? Satu hari sembahyang berapa rakaat? 17 rakaat nak tunjuk kat orang. Orang lain 70 lah. Satu hari baca Quran berapa? 1 juzuk. Orang lain khatam 30 juzuk satu hari lah. Satu hari derma berapa? RM10. Orang lain RM10,000 lah. Contohnya lah kan. Tak payahlah buat memalukan. Lepas tu Allah tak suka orang ni. Orang yang tak sedar diri. Sebab tu Allah sungguh-sungguh la yuhibbu. Allah tak suka. Allah ni kalau dia tak suka, habislah kita. Kalau ada orang lain tak suka kat kita, you tak suka kat I, okey? Ada orang lain yang suka. Kan? Sebab tu kita you cinta tak kat I? Tak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ramai lagi orang mencintai saya. Kan? Biasalah benda tu. Tapi kalau Allah dah tak cinta kat kita, kita nak cari cinta siapa lagi? Tak ada nilai. Ya. Allahu Rabbi. Baik, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina. Lambat saya. Seterusnya, wal bakhilul mannan. Dahlah bakhil, mengungkit pula. Golongan kedua yang Allah murka ialah dia bakhil. Nak bagi bukan mudah. Dia bagi tu pula mengungkit pula dah. Dah lama-lama sekali bagi. Dah bakhil. Orang dah bagi 10 kali, dia baru bagi sekali. Ya, sekali tu pun dia mengungkit. Ini Allah benci orang ni. Ya, al-bakhilul mannan. Dia bukan setakat dia bakhil, tapi dia mengungkit pemberiannya. Allah, ya. Yang kalau kita tak bakhil pun jangan mengungkit. Ya. Kalau kita pemurahkan bagi, kadang-kadang kita bagi pada orang-orang, kadang-kadang orang tu buat apa-apa kan. Dia kadang-kadang ustaz jadi ustaz ni kan, kadang-kadang ustaz banyak terima sumbangan. Tuan-tuan, sebenarnya saya peribadi saya lah. Kita rasa terseksa kadang-kadang. Rasa, jangan salah faham ni, ustaz terseksa ni. Jiwa kita rasa. Sebab tu saya mengambil, saya jarang sangat saya sebut untuk iklan, untuk apa. Sebab kita akan terikat. Ya, contoh kita nak beli itu pun tak boleh dah. Nak beli ni pun tak boleh. Nak kahwin lagi tak boleh. Betul. Ada orang tuduh saya kahwin lain sebab duit derma. Saya tak kahwin lagi pun. Kalau betul-betul kahwin tu, okeylah juga. Ni tak ada pun. Orang tuduh kita juga. Tu ustaz ni guna duit derma kahwin lain. La haula wala quwwata illa billah. Saya tak redha. Tapi kadang-kadang kita nak cakap kat redha, tak redha menyebabkan dia masuk neraka sebab kita juga. Tapi tak apalah, kita redha je lah. Kita maafkanlah. Tu saya belajar begitu. Tak apalah, biarkanlah. Mungkin dia tak tahu. Dengar-dengar. Dengar-dengar. Tapi dia sebar. Jadi menyebabkan kita rasa, ya Allah, macam manalah ya Allah. Tapi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi. Tak nak bagi, sudah. Jangan. Kalau nak bagi, jangan ungkit. Ni ustaz ni sebab kita bagi derma lah ni, kejap-kejap tukar kereta. Jangan bagi awal-awal kalau nak cakap macam tu. Allah murka pada kita. Ingat banyak sangat ke kita bagi? Contohnya kan, orang lain mungkin orang lain bagi lagi banyak lah, tapi dia relax aja dia, kan? Kita bagi sikit-sikit pun kita tengok ustaz tu, Ustaz Dasuki selalu kena. Yang terbaru kena tuduh lagi. Ya, kena tuduh itu, kena tuduh ini, macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Dunia hari ni tuan-tuan sekalian ni. Jadi jangan, ni cerita apa ni? Cerita. Tapi yang ni lagi dahsyat. Dah lah dia kedekut sekali tu je dia bagi. Dia mengungkit, subhanallah. Allah benci orang ni. Dah lah duit rugi dah. Dah lah dia kedekut, sepatutnya dia guna untuk diri dia. Dia bagi dah sikit. Dah lah sikit dia bagi. Jangan-jangan sekali dia mengungkit. Allah benci. Allah benci, neraka dia. Jangan tuan-tuan. Kalau nak bagi. Kalau tak nak bagi, sudah. Kalau dah bagi, jangan cakap apa-apa.
Ya aku tengok, lain macam dah ustaz ni, tukar baju pula ni. Serban pun baru dah. Tu di derma lah tu. Jangan tuan-tuan. Saya alhamdulillah, saya mungkin inilah saya ni, kalau pertubuhan saya tu, pertubuhan dakwah dan tarbiyah tu, saya tak terlibat langsung dengan keuangan. Hatta nama saya tidak ada dalam, saya pengurusi, saya pengasas. Tapi yang luluhkan duit, yang urusan duit, SU dengan bendahari je. Saya tak campur. Mana ada gitu persatuan? Tak boleh sebenarnya. Mesti pengurusi tahu. Pengurusi mesti ada salah satu yang menanda tangan. Saya kata tak payah nama saya. Saya takut. Ya, kalau ada apa-apa saya boleh cakap bukti. Saya kata tuan-tuan boleh tanya, saya tak pernah terlibat dengan satu sen pun keluar duit masuk duit. Saya serah pada 100% pada SU dengan bendahari. Mana ada pengurusi tak terlibat dengan tu? Sebenarnya salah dari segi organisasi, tapi saya tak mahu. Kurang-kurangnya saya ada satu alasan bahawa orang tak boleh nak libatkan saya. Kalau seandainya suatu hari nanti pun kan, satu hari nanti apa tu Ustaz? Yalah, kalau saya kahwin betul-betul satu hari nanti. Tak adalah tu, saya bergurau lah tuan-tuan. Ni mesti orang rumah saya tengok ni. Memang confirm ni dia tengok ni. Tapi saya dah bagi tahu dia jangan risau lah. Jangan risau, semua tu bergerak atas jalan Allah. Kita gagal memahami sebenarnya tuan-tuan. Sama dah saya. Kadang-kadang kita kecewa kerana kenapa aku lambat memahami apa yang sepatutnya aku faham, yang telah Allah takdirkan ke atas perjalanan hidup ni. Relax, sepatutnya tenang, relax, tenang. Betul ya? Apa yang berlaku tenang. Kenapa? Kerana tak akan tidak ada apa yang berlaku kecuali dengan kehendak Allah. Tak akan. Hadirnya kita pada pagi ni, hidupnya kita pada pagi ni, bernyawanya kita pagi ni, berkelipnya kita pagi ni, apa yang ada ni, semua dengan kehendak Allah. Okey, pagi ni jika kehendak Allah, sebelum ni akan okey, sebelum ni aja kehendak Allah, lepas pada ni juga kehendak Allah. Betul, kadang-kadang kita jangan risau di mana tempat kita di akhirat, syurga ke neraka, serah pada Allah. Yang pasti kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan kita sengaja memasukkan senarai nama kita dalam golongan yang dibenci oleh Allah. Salah satunya suka mengungkit. Nak bagi tapi mengungkit. Jangan, ya. Ya, kerana kalau kita bagi itu selesailah. Bila selesai, kita dah dapat pahala kita. Dia nak buat apa? Itu dia urusan dia dengan Allah. Kita nak campur juga. Merugikan masa kita. Baik kita urusan hidup kita sendiri, yang pastinya kita mati hari ni kita masuk syurga. Allah cinta kat kita. Daripada kita sibuk dengan dia. Tapi kalau kita rasa bahawa diri kita tidak mampu menjaga diri kita, kita terpaksa mengungkit, kita terpaksa selidik balik, kita terpaksa tengok, aku nak tengok ustaz ni buat apa ni? Kan ada. Macam kita nak wakafkan tanah. Tapi kita kena pilih yang betul lah kan. Kita pun kena bijak juga. Jangan ikut suka bagi kepercayaan gitu tak. Kita pun kan orang bijak. Jadi kita kena selidik dulu lah, ustaz ni betul tak ni? Apa dia punya rekod dia? Kalau dia yang dah bagi ni berjaya tak dia ni buat ni? Ni. Kena terlidik. Okey, saya percaya pada dia. Dah percaya, okey bagi. Jangan pula kejap-kejap tanya, macam mana ustaz tak nampak apa-apa ni? Kita nak apa? Kita bilang kita wakaf lah. Kan? Jadi jangan pula, dah 2 tahun ni tak jadi apa-apa ni, ustaz dah buat apa ni? Ustaz tu dia akan tanggungjawab di hadapan Allah di akhirat. Ya. Setiap orang tak akan lepas. Percaya tak pada Allah? Percaya. Bahawa Allah tidak akan lepas dia kalau dia khianat apa kepercayaan kita bagi pada dia. Sebab tu, tuan-tuan, di akhir zaman ni, benda paling bernilai adalah setia. Benda yang paling buruk ialah pengkhianatan. Ni benda akhir zaman berlaku, ya? Berlaku dalam dunia gini. Okey, insya-Allah ya. Nanti kalau saya cakap itu dia jadi ceramah pula. Setakat tu dulu. Tapi kita dah pukul 10 ni kan? 10.30. Pukul 10 pula dah. 10.30. Kira dah habis lah kan? Okeylah, takat tu dululah. Habiskan yang ketiga kan? Golongan ketiga. Baik, golongan ketiga disebut mana tadi dalam hadis? Kita tengok bahasa Arab. Wattajiru awil bayya'u al-hallafu. Ni dia dipanggil wattajir au al-bayya'. Ada dua istilah. Sama ada disebut at-tajir, apa makna tajir? Peniaga. Ahli perniagaan, at-tajir. Au al-bayya', pembeli.
Ya, yang mana? Al-halaf. Jadi penjual atau pembeli, peniaga tu penjual lah. Ya, atau pembeli yang al-halaf, yang suka bersumpah. Suka sangat bersumpah. Ni berapa ni tuan? Oi, wallahi murah ni. Awal-awal lagi murah. Berapa? Ni aduh, Arab lah, biasa Arab lah. Wallahi. Wallahi apa? Wallahi rakhis. Murah. Berapa? Alf, 1,000. 1,000 murah. Tak ada lah tak kita punya. Tapi bolehlah kurang sikit. Wallahi, kalau saya kurang wallahi, duk wallahi gitu. Wallahi, rugilah saya. Ambil lah, wallahi bagus ni. Sekejap-sekejap wallahi, kejap-kejap wallahi. Allah benci orang ni. Ya, kerana menggunakan nama Allah pada tempat yang tidak sepatutnya, bahkan kalaulah berdusta pula, tu lagilah Allah sangat benci. Sebab tu nak guna nama Allah tu jangan sebarangan. Dan kita kata, kadang-kadang orang Arab ni dia tanya jam, pukul berapa sekarang? Wallahi, kam sa'ah? Wallahi. Demi Allah, pukul berapa sekarang? Lah, nak tanya pukul berapa sekarang tak payahlah wallahi. Lepas tu dia tanya kita, kadang-kadang dia tanya kita, wallahi, kam sa'ah? Demi Allah, pukul berapa? Kita pun jawab, sa'ah tasi'ah. Contohnya pukul 9. Wallahi, dia tanya lagi. Dia dah tanya kita kat jam kita jawab jam kita pukul 9. Dia tanya lagi, wallahi, demi Allah pukul 9. Yang kita pula dah, wallahi, sama dah dengan dia. Okeylah, tak apa, tapi itu dalam 4 jam nak katanya, bukan buruk lah orang Arab ni, bagus juga. Ya, bukan bagus jugalah, bagus dia lah. Nak banding dengan kita, kerana Allah pilih bangsa dia untuk dipilih sebagai seorang rasul. Walau bagaimanapun budaya orang Arab, maka budaya ni tak cantik, maka Nabi pun bagi tahulah. Ya, kalau nak berniaga, jangan jadi peniaga atau pembeli yang suka bersumpah dengan nama Allah. Itulah 3 golongan yang dibenci, dicintai, dan 3 golongan yang dibenci. Pembeli pun bersumpah juga. Ya, mahalnya. Kat kedai tu murah. Demi Allah saya pergi kedai tu murah tak. Ya, cuma nak tolong tuan je datang kat sini pula. Kalau dah murah kedai tu, pergi kedai tu je lah, kenapa datang sini? Tapi orang bersumpah, wallahi bulan lepas saya dah beli dah. Wallahi bulan lepas saya beli murah, kenapa bulan ni mahal? Sumpah saja dia. Itu bagi duit. Berapa? RM30. Saya ada RM25 je. Wallahi ni aja ada. Orang sumpah macam-macam. Dia nak betulkan yang dia nak ambil kesempatan kat atas barang tersebut. Yang ni nak jual mahal, yang ni pula nak beli murah. Macam-macam lah. Itu. Tapi itu contoh-contoh umum lah. Ya, wallahualam, orang perangai macam ni adalah cara dia sendiri. Kita jangan. Kita jangan guna nama Allah pada tempat yang tak sepatutnya, kecuali sesuatu yang memang betul-betul tak ada lain dah, dan minta izin dengan Allah. Ya Allah, ya orang ni, aku contoh dalam kita dituduh. Ya, dan orang minta kita bersumpah. Ya, kita cakaplah, ya Allah, aku minta izin, ya Allah. Ya, engkau pun tahu aku tak buat benda tu. Orang tuduh aku, ya Allah, dia minta aku bersumpah, aku minta izin, ya Allah, untuk guna namamu, ya Allah, dan bersumpah dengan namamu, ya Allah. Minta izin dengan Allah. Alah, macam kita nak guna nama dah kan. Kita nak guna nama orang. Boleh kita guna pakai-pakai gitu? Minta izin. Tuan-tuan, saya ni datang pagi ni. Saya nak minta tuan-tuan tolong saya. Ni PM suruh tolong ni. Sedap dia guna nama PM. Main-main dia sedap guna nama PM. YB minta saya ni, minta tuan-tuan ni, arah tuan-tuan ni, tolong saya ni. Tolong apa ustaz? YB kata bagi duit 10,000. Boleh? Tak kena gaya masuk penjara kita. Guna. Ini guna nama YB, guna nama PM, guna nama Allah. Guna nama agung. Ni guna Tuhan yang Maha Agung. Jangan sebarangan. Jangan letak nilai Allah pada sesuatu hanya sehelai baju. Guna nama Allah. Nak beli-belilah, nak jual-jual lah. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selebihnya tuan-tuan kita sambung akan datang lah, insya-Allah. Ataupun tak nak baca sendiri pun boleh. Itu berkaitan dengan beberapa cerita tentang harta dan pendirian Sayyidina Abu Dzar terhadap kaum Quraisy. Kita sambunglah akan datang, insya-Allah.